Berita menarik hari ini di asoka.com Selasa 28 September. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor hari ini menerima kunjungan perpisahan Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Bapa Krishna Jelani di pejabatnya di Menara Kinabalu. Krishna yang berkhidmat selama 5 tahun di Sabah akan berpindah ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau berkata kunjungan itu bagi mengucapkan terima kasih kepada Haji J dan kerajaan negeri atas kerjasama yang sangat baik hingga memudahkan urusan pihak Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Sabah. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menyifatkan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dewan Rakyat semalam sebagai komitmen kerajaan untuk merapatkan jurang pembangunan di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Katanya melalui peruntukan lebih 9 bilion ringgit iaitu 4.66 bilion untuk Sabah dan 4.47 bilion untuk Sarawak sudah pasti dibuat berlandaskan wawasan kemakmuran bersama selain selaras dengan semangat keluarga Malaysia bagi memastikan rakyat di Sabah dan Sarawak dapat menikmati pembangunan secara saksama. Ahli Parlimen Kinabatangan itu berkata rakyat Sabah bukan sahaja memerlukan pembangunan dari segi infrastruktur asas, malah juga memerlukan pendapatan tinggi serta peluang pekerjaan menyertai program keusahawanan dan industri serta pelbagai lagi. Sehubungan itu, katanya beliau berharap pelaksanaan RMK-12 khususnya di Sabah dapat berjalan lancar tanpa sebarang masalah dan karenah birokrasi bagi memastikan rancangan pembangunan itu dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat. Seterusnya, seorang lelaki yang dipercayai sedang hayal selepas menghidugam nekat memanjat sebuah jambatan setinggi lebih 6 meter dalam kejadian di Pekan, daerah Beaufort hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 10.30 pagi itu, lelaki berusia 20 tahun itu disedari sedang menaiki jambatan berkenaan oleh sepasukan polis yang sedang menjalankan pematuhan dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, sebaik diarahkan turun, lelaki terbabit terus berdegil dan tidak mengendahkan arahan polis. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Yusof Zaki Mat Yaakob berkata, selepas beberapa kali usaha memujuknya turun gagal, anggota bertugas terus menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM untuk mendapatkan bantuan menurunkan lelaki terbabit. Katanya sebaik berjaya dibawa turun, lelaki terbabit terus dibawa ke Balai Polis Beaufort untuk proses dokumentasi. Tambahnya lagi, pemeriksaan tubuh badan dan beg sandang lelaki terbabit membawa kepada penemuan plastik dan 1 tin gam jenama Jepson. Sementara itu, seorang lelaki warga emas rentung manakala isteri parah selepas rumah mereka di Kampung Gunsing, Novunsu, Penampang musnah terbakar awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 3 pagi itu, mangsa yang maut Godfrey Tozu Moligan 90 dan isterinya yang berusia 89 tahun dilaporkan mengalami kecederaan melecur di muka dan badan. 4 lagi ahli keluarga berusia 33 hingga 68 tahun yang tinggal di rumah sama bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penampang, Zainal John Ratsung berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.16 pagi. Katanya sebaik tiba di lokasi kejadian, api sudah membakar lebih separuh daripada rumah berkenaan dan operasi pemadaman segera dijalankan bagi mengawal api daripada terus merebak. Manakala wanita yang parah pula dihantar ke Hospital Queen Elizabeth II untuk mendapatkan rawatan lanjut. Tambahnya, operasi tamat sepenuhnya pada jam 5.56 pagi dan setakat ini puncak kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan bahagian forensik JBPM. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana lebih 100 penghuni kampung tabunan Pulau Bumbum Semporna hilang tempat tinggal selepas rumah mereka di perkampungan atas air berkenaan musnah terbakar hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 1.30 petang itu, sekurang-kurangnya 27 rumah berstruktur kayu dilaporkan musnah terbakar selepas api marak terlalu cepat, dipercayai disebabkan faktor angin. Jurucakap Pusat
Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.40 petang. Katanya susulan laporan itu sepasukan 9 anggota dan pegawai bersama jentera serta pasukan Balai Polis dan Penyelamat BBP atas air dikera ke lokasi kejadian. Menurutnya pasukan bomba mengalami kesukaran semasa operasi pemadaman api disebabkan keadaan air laut surut. Katanya lagi tiada sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan dan punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Operasi ditamatkan pada jam 4.20 petang dan sebanyak 11 rumah berjaya diselamatkan dalam operasi ini. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.